Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi belajar buku ni. Semua ada buku ni kan? Buku matematik tahun 1 jilid 2. Okey, hari ini kita nak belajar topik 6 iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Hari ini kita nak fokus kepada ukur dan banding objek. Semalam kita dah belajar kenali panjang. Hari ini kita nak fokus kepada ukur dan banding objek. Sama-sama kita belajar ya. Okey, kita fokus kepada tajuk kita hari ini, ukur dan banding objek. Ada 5 kaedah mengukur yang Ustazah akan ajar hari ini. Ada 5 ya, kaedah mengukur. Okey, kaedah yang pertama adalah, kita tengok. Panjang satu objek diukur dengan objek yang lain. Kita nak ukur satu objek ni, kita ukur dengan objek yang lain. Okey, sekarang kita tengok contoh. Tengok muka surat 48, nombor 1. Ada Ahmad dan Nur. Ahmad tanya Nur. Dia tanya bagaimana kita ukur panjang buku ini. Nur pun jawab, kita ukur dari hujung ke hujung dengan pensel. Maksudnya dia ukur buku tu dengan pensel. Okey, boleh tengok gambar ni. Ada buku dan 2 pensel. Maksudnya panjang buku tu bersamaan dengan 2 batang pensel. Jadinya panjang buku yang Ahmad dan Nur ukur sama dengan 2 batang pensel. Okey, kaedah mengukur yang kedua. Jom kita tengok. Panjang 2 objek berbeza diukur dengan objek yang sama. Kita ada 2 objek yang berbeza tapi diukur dengan objek yang sama. Objek yang pertama yang kita nak ukur adalah pensel. Kita nak ukur adalah pensel, dan objek yang kedua adalah jam tangan. Kedua-dua objek ni kita akan ukur dengan benda yang sama. Objek yang kita akan guna untuk mengukur adalah pemadam. Kita nak ukur pensel dan jam tangan. Sekarang kita tengok contoh. Okey, pensel diukur dengan pemadam. Berapa pemadam perlu untuk ukur sebatang pensel? Cuba tengok. Okey, panjang pensel sama dengan 4 biji pemadam. Sekarang kita tengok contoh jam tangan pula. Okey, jam tangan diukur dengan pemadam. Berapa biji pemadam yang diperlukan? Cuba kira. Okey, bagus. Panjang jam tangan sama dengan 7 pemadam. Jadinya jam tangan lebih panjang daripada pensel. Sekarang kita tengok kaedah mengukur yang ketiga. Okey, objek diukur dengan jengkal. Apa itu jengkal? Siapa tahu? Jom kita tengok jari dulu. Cuba angkat jari kiri awak. Okey, yang nombor 1 tu adalah ibu jari. Yang nombor 5 tu adalah jari kelingking. Jadinya, jengkal adalah ukuran dari hujung ibu jari hingga hujung jari kelingking. Ibu jari ke jari kelingking. Cuba tengok contoh gambar ni. Cuba buat. Itu cara untuk cari jengkal. Ni pun satu contoh lagi. Cuba buat. Ni kita panggil satu jengkal. Sekarang kita pergi kaedah yang keempat. Apa tu kaedah keempat? Okey, objek diukur dengan langkah. Kaedah keempat adalah kita ukur dengan langkah. Apa itu langkah? Siapa tahu? Jom kita tengok sama-sama. Okey, langkah adalah ukuran dari hujung tumit kaki 1 hingga hujung tumit kaki kedua. Kita tengok gambar. Okey, ni contoh gambarnya. Ini adalah langkah. Okey, sekarang kita pergi tengok contoh. Contohnya, Adli mengukur panjang tikar menggunakan langkah.
Cuba tengok gambar tu. Tu langkah pertama. Jadi berapa langkah untuk ukur tikar? Kita tengok. Okey, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Jadinya anggaran panjang tikar ialah 4 langkah. Kaki siapa? Kaki Ali. Kaedah mengukur yang terakhir, yang kelima. Jom tengok. Objek diukur dengan depa. Macam mana depa tu? Okey. Apa itu depa? Siapa tahu? Siapa boleh tunjuk? Okey, sekarang kita tengok Okey, depa adalah ukuran dari hujung jari tangan kanan ke hujung jari tangan kiri. Sekarang kita tengok gambar. Macam ni depa. Cuba awak buat. Buka tangan awak luas-luas, kiri dan kanan. Tu kita panggil depa. Kita panggil dia satu depa. Bila buka satu tu adalah satu depa. Sekarang kita tengok contoh. Ali mengukur papan putih menggunakan depa. Jadi berapa depa papan putih tu? Okey, cuba tengok. Okey, ni satu depa. Ali kata saya ukur panjang papan putih menggunakan depa. 1 depa, 2 depa, 2 tak sampai 3 pun. Jadinya anggaran panjang papan putih lebih kurang 3 depa. Dia bukan 3 tapi lebih kurang 3. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum.